Terlebih dahulu kita berbanyak-banyak mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sudah pun melepasi bulan Rejab. Maksudnya, kita tengok kiri kanan, kawan-kawan kita masih ada. Dan sekarang kita sedang meniti bulan Syakban. Dan mudah-mudahan kita sampai ke bulan Ramadan. Dan seterusnya berhari raya Aidul Fitri. Oleh kerana itu, perbanyakkanlah kita doa, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, disihatkan tubuh badan dengan niat untuk mengabdikan diri kepadanya. Tuan-tuan sekalian, kalau umur kita 60 tahun, bermakna insya-Allah tahun ini 60 kalilah kita telah berjumpa Ramadan. Kalau umur kita 50 tahun, bermakna 50 kalilah kita telah berjumpa Ramadan. Kalau umur kita 70 tahun, bermakna 70 kalilah kita telah berjumpa Ramadan. Harap Ramadan pada kali ini, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Oleh kerana itu, bagi menghadapi kedatangan Ramadan, maka kita dikendaki mempersiapkan diri dengan sedikit ilmu tentang ibadat dan amalan-amalan yang boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kita baru saja menyambut nisfu Syakban, di mana nisfu Syakban adalah kemuncak dalam bulan Syakban. Kalau bulan Rejab, Isra' dan Mi'raj. Kalau bulan Ramadan nanti biasanya ada malam nuzul Quran. Jadi pada malam nisfu Syakban yang lepas, kita semua sudah membaca Yasin 3 kali. Kali pertama kita minta panjang umur, baca Yasin yang kedua kita minta murah rezeki. Yasin yang ketiga kita minta sihat tubuh badan. Untuk kita mempergunakan nikmat tersebut bagi mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai hamba-Nya yang diperintahkan. Tuan-tuan dan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah kasih dan sayang kepada orang yang bertaubat, dan Allah kasih dan sayang kepada orang yang membersihkan diri. Jadi insya-Allah pada malam ini saya tergerak hati untuk bercakap sedikit tentang ilmu taharah. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab fiqh, kebanyakannya dimulai dengan bab taharah, iaitu bab tentang kebersihan, kebersihan dan kesucian. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Islam ini mementingkan kebersihan untuk menjadikan ibadah solat kita diterima oleh Allah SWT. Maka Islam meletakkan kebersihan itu dalam bab-bab yang perlu dipelajari di peringkat awal. Jadi tuan-tuan dan sekalian, ayat yang saya baca tadi jelas menunjukkan bahawa innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, sangat kasih kepada orang yang bertaubat, orang yang membersihkan dirinya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah kasih kepada orang yang menjaga kebersihan. Jadi saya akan sentuh yang hujung dulu, iaitu menjaga kebersihan. Tuan-tuan dan sekalian, bersih dan suci itu dia ada sedikit beza. Bersih ini kalau kita basuh pakaian, kita taruh sabun, hilang kotoran, itu bersihlah. Tapi belum tentu lagi suci. Jadi bersih dan suci ini dia bergandengan.
bagi seorang Islam. Jadi kalau dalam Islam suci itu selain daripada bersih harus memastikan 3 perkara. Ya, kalaulah pakaian kita itu bernajis, maka pastikan ya 3 perkara. Yang pertama dari segi hilang najisnya. Ya, airnya hilang. Airnya nak dibersihkan. Kalau terkena kencing, terkena berak, hendaklah dibersihkan airnya. Ya, kemudian setelah bersih airnya itu, kita nak memastikan dia hilang baunya. Bau dia. Hilang rasanya dan hilang warnanya. Okey? Jadi itu kaedah dia. Yang pertama, kalau pakaian kita ya terkena najis, ya hendaklah kita kena bersihkan dan kita nak pastikan dari segi airnya itu hendaklah dihilangkan. Kemudian hendaklah kita pastikan dia punya baunya tak ada, rasanya tak ada dan warnanya tak ada. Tapi kalau warna ini ada sedikit pandangan ulama mengatakan boleh dimaafkan sekiranya sudah dicuci-cuci pun tak mau hilang juga, warnanya ada kuning-kuning juga, tapi dari segi bau dah tak ada, memang dah garanti bersih lah, itu dimaafkan. Okey. Begitu juga tuan-tuan apabila kita kaum ibu ya, kita membasuh pakaian ya. Kita membasuh pakaian di rumah ya. Sekarang ni semua orang menggunakan mesin basuh. Tak? Dah tak ada dah orang basuh di tepi sungai. Ada lagi tak macam zaman dulu? Membasuh di tepi sungai sambil menyanyi-nyanyi. Ada lagi? Di sini banyak parit. Tak ada ya ibu ya? Semuanya menggunakan mesin basuh. Jadi bila mesin basuh, kita ni anak-anak ramai. Kebanyakan ibu-ibu kat sini anaknya 10 kan. 12, 15 kan. Ada yang 20. Ya, saya tengok macam itulah. Ya. Jadi sudah tentulah anak-anak kita ni ada yang terkencing, ada yang terberak dalam seluar dia. Jadi ibu-ibu hendaklah memastikan ya bila ya nak dibasuh dalam mesin basuh itu dicek dulu satu-satu pakaian ada tak ada kuning-kuning najis ke apa. Kalau ada hendaklah dicuci dulu di luar. Dicuci dulu luar, kemudian dah bersih baru masuk dalam mesin basuh. Jangan terus dituangkan air masuk dalam mesin basuh, digaul terus di mesin terus, maka dia merebak-rebaklah najis itu terkena pakaian yang lain. Jelas ya? Ibu ya? Hendaklah dibersihkan dulu najisnya, barulah dimasukkan dalam mesin basuh. Kalau kita pergi dobi, biasanya dekat dobi itu 4 kali basuhan. Ini bermakna mesin basuh kita itu kalau boleh kita 4 kali pusingan. Maknanya masuk air tuan-tuan, ya dah dipusing-pusing, janganlah pusing sampai setengah jam, tak payah banyak-banyak, pusing 5 minit cukup kan. Pusing 5 minit, buang air. Sekali, masukkan kali kedua. Air yang bersih, air yang mutlak masuk, pusing lagi, buang. Yang kedua. Masuk lagi yang ketiga, pusing, ya, buang. Dan yang keempat. Di antara yang 1, 2, 3 tu nak taruh sabun ke, nak taruh pewangi ke, silakan. Ya, kita ikut contoh ya kedai dobi. Dia 4 kali masuk air, 4 kali buang. Ya. Jadi jangan sekali 2 saja. Biar sampai 4 kali tuan-tuan. Lebih lagi bagus, ya. Okey, jadi itu dia dipanggil ya kebersihan. Sebab dalam bab kebersihan ini najis itu terbahagi kepada 3, iaitu najis mughalazah, najis mutawasitah dan najis muaffafah. Apakah itu najis mughalazah? Iaitu najis berat, najis babi dan anjing serta keturunannya. Ya, babi dan anjing serta keturunannya. Maksudnya kalau anjing itu berkahwin dengan ayam, maka keturunan-keturunannya juga jadi najis. Kalau babi itu kahwin dengan lembu, maka keturunannya pun jadi najis. Sebab itu babi, anjing dan keturunannya. Okey, itu najis mughalazah. Cara menyucikannya kalau kita terkena anjing, maka kita ambillah tanah, di sini banyak tanah yang bersih, tanah yang di dalam.
Ya, tanah liat yang dalam tu, dia ambil timba, dimasukkan dalam timba, dikocak-kocak, dijerus sekali. Dijerus sekali di tempat yang terpegang anjing itu tadi, kemudian dibalas dengan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesailah cara mensuci najis mukhalazah. Ya. Kemudian najis mutawasitah. Najis mutawasitah ya, najis-najis yang lain daripada babi, anjing dan najis kanak-kanak, kencing kanak-kanak yang dipanggil najis muaffafah. Saya sebut dulu najis muaffafah. Najis muaffafah itulah air kencing kanak-kanak lelaki atau perempuan, ya, yang kena bersihkan. Kalau najis kanak-kanak, kalau air kencing kanak-kanak lelaki, dia menyusu badan ibunya sahaja, tidak makan nestum, tak makan susu tepung, maka kalau dia terkencing, hanya memadai kita renjis saja. Kita ambil air dalam dalam mangkuk tu, kita renjiskan saja. Maka sudah boleh dipijak. Ya, tak perlu dijirus. Ya, najis itu suci. Ya, tapi kalau najiskan kanak-kanak perempuan, dia berat sikit. Baunya pun lain macam. Baunya kuat sikit. Walaupun walaupun bayi kanak-kanak itu dia menyusu badan saja. Walaupun hanya menyusu badan saja, ya, tidak makan tepung, nestum dan sebagainya, tidak makan susu susu tepung dan sebagainya, maka kalau kanak-kanak perempuan itu terkencing, maka dia tidak boleh direnjis begitu. Maka hendaklah dia dijirus air kencing itu bagi mengalir. Ya, itu najis kanak-kanak perempuan. Dijirus bagi mengalir, ya. Kemudian bila sudah mengalir, sudah hilang airnya, maka hendaklah dijirus pula dengan air mutlak yang lain beberapa kali sampai hilang rasa bau dan warnanya. Ya, jelas ya? Itu beza najis kencing kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan yang dipanggil najis muhaffafah. Jadi kalau ada cucu ataupun mak-mak di belakang sana, ya, ada anak kecil, pastikan, ya, jangan nanti bila anak baby itu terkencing kita gendong, ya, kemudian kita lap macam tu saja kita bawa sembahyang. Jadi sembahyangnya bernajis dan tak sah. Ini kalau kita tengok kita fiqh mesti dia cerita pasal taharah dulu. Jadi pada malam ni saya rasa pentinglah. Okey? Kalau kanak laki-laki kita dokong dia terkencing dan kita pastikan dia hanya minum susu ibu saja, ambil air dan just gitu saja kat baju. Tapi kalau kanak laki-laki itu walaupun umurnya tak sampai 2 tahun, masih lagi dalam tempoh 2 tahun, tapi baru 1 tahun ataupun 6 bulan dah minum susu tepung, itu sudah dikira najis seperti kanak-kanak perempuan. Maka baju tu tadi kena buka, tak boleh renjis macam itu, kena cuci. Kena cuci, bersihkan dan diulang beberapa kali sampailah hilang najisnya. Ya, jelas ya? Begitu. Baik, settle bab najis mukhalazah dan najis muhaffafah. Dan kita pergi pula kepada najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah selain daripada najis mukhalazah dan najis muhaffafah. Seperti muntah, seperti tai, seperti air kencing dan lain-lain lagi. Biasanya itulah, ya, tai cicak yang basah tu. Kan, itu najis. Ya. Jadi kena perhatikan, ya. Kalau kita terpijak, ya, dalam surau kadang-kadang terpijak basah, itu kena batal. Tapi kalau kering, ya, memang dia kering, maka tak batal. Ya, najis kalau kering dia tak batal. Ya, kata Ustaz Zaidrus, kalau najis yang kering boleh dimain bola, ditimang-timang pun boleh. Tak ada masalah. Ya, gitu. Baik. Jadi najis mutawasitah tu tadi saya terangkan ialah seperti apa? Tai kucing. Ni ada orang beli kucing banyak kan? Bermasalah. Sebab kita ni nak pastikan pakaian kita bersih. Baju, kain kita bersih.
Rumah-rumah yang bela kucing ni bagus. Kucing ni satu binatang yang sahabat bela. Abu Hurairah bela. Ya, Abu Hurairah bela. Ya, jadi ya, satu binatang yang jinak, ya, yang disukai oleh para sahabat. Tetapi walaupun kucing tu bagus, tetapi kita kena berhati-hati, ya, kerana kucing ni suka berak merata. Ya, berak kat sana, berak kat sini. Lepas tu kucing ni pula suka pancut. Dia tiang situ dipancut, tiang sini dipancut. Jadi kalau kita kadang-kadang terpijak, kadang-kadang kita tersandar, sangat bermasalah. Oleh kerana itu tuan-tuan, kalau boleh elakkan membela kucing. Kerana kita khawatiri pakaian kita itu nanti bernajis dan apabila kita solat, sembahyang tidak sah. Kalau bela kucing, biarlah kita kucing kat luar. Ya, buat sarang ke, buat sangkar ke, biarlah kucing itu, biarlah kucing itu di luar, ya, bagi makan di luar dan sebagainya. Kalau dalam rumah bermasalah. Okey. Jadi itu bab najis, iaitu mughalazah, mutawasitah dan juga muhafafah. Kemudian dalam bab taharah juga disebutkan tentang hadas. Ya, bab hadas. Iaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, satu bab najis, yang kedua bab hadas. Ya, hadas terbahagi pada dua, iaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Iaitu kita buang air kecil lah. Itu. Jadi cara untuk beristinja menggunakan air. Ya, air. Okay. Kalau air tak ada, kita boleh gunakan benda yang kesat. Seperti tisu, seperti batu, seperti kotak, seperti apa saja yang kesat, batu dan sebagainya. Tapi kalau tisu, ambil sekali, buanglah. Ataupun hujung tisu sini, hujung tisu sini. Tak boleh dua kali tempat yang sama. Kalau ambil batu, tak boleh tempat yang sama. 1, 2, 3 tak boleh. Ambil satu, buang. Ambil lagi satu, buang. Ambil satu, buang. Itu kalau tak ada air. Kalau ada kotak, koyak kotak tu, colet. Lepas tu colet lagi, buang. Jangan kotak yang sama. Ya, begitu. Sampailah kita rasa puas hati bersih, maka bersihlah dia. Ya, tapi yang paling bagus ialah menggunakan air untuk kita beristinja, membersihkan kencing kita. Bagi orang-orang yang kencing tak tus, ini selalu berlaku ni. Ya, berlaku Jadi kebanyakan kita bila dah masuk umur 40-an, selalu kencing tak tus. Ini kena jaga-jaga tuan-tuan, ya. Sebab ada amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, di mana Nabi Muhammad menyebutkan, ya, istanzihu min al-bauli fa inna ammah azabil qabri minhu. Yang bermaksud bersihkanlah dari kencingmu kerana kebanyakan azab kubur itu adalah disebabkan olehnya. Nabi mengatakan bersihkanlah olehmu kencing. Kerana apa? Kebanyakan azab kubur itu berpunca daripada kita tak bersihkan kencing. Jadi apabila kita selepas saja kita buang kecil, hendaklah kita beristibrak. Ya, begitu ya. Sampailah kencing yang saki-baki terkeluar. Banyak kali buat. Kalau saya ni kadang-kadang 3-4 kali pun tak cukup. Kadang-kadang dah 3-4 kali saya diam dulu. Saya tarik nafas lagi, saya slow. Saya kalau masuk bilik air malam lambat tuan-tuan. Bini saya bising. Sebab saya takut. Nanti kadang-kadang pernah sekali, tengah sembahyang itu rasa macam dia keluar. Tuan-tuan pernah? Pernah kan? Kita tengah sembahyang macam dia rasa berjalan. Setitis, 2 titis. Saya pernah cek, memang betul. Di hujungnya ada basah. Sejak itu saya betul-betul kalau masuk bilik air, saya lama sikit. Kan? Sebab apa? Ada ancaman daripada Allah Ta'ala, barang siapa yang tak bersihkan kencing akan diazab kubur. Satu hari, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berjalan di satu kampung. Kemudian apabila berjalan di satu kampung, Nabi Muhammad terlihat 2 kuburan. Maka Nabi Muhammad berhenti daripada 2 kuburan itu. Maka Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat,
sesungguhnya dua kubur ini sedang diseksa. Satu diseksa kerana orang di dalamnya dulu masa hidup di dunia suka menjadi batu api. Melagakan orang sana, melagakan orang sini. Ya, dia mengapi-ngapikan. Yang kedua, kerana dia kencing tak bersih. Ini. Ya, memang disebut dalam kisahnya, dua kubur ini diseksa. Jadi tuan-tuan, apabila kita kencing, hendaklah kita beristibrak. Dan kalau orang lelaki, hendaklah dipicit-picit supaya dia keluar lagi yang sakit bakinya. Dan ditekan-tekan di bawah itu, undi kencing itu. Ditekan-tekan, diurut-urut. Kalau perempuan pun sama, saya rasa begitu juga. Ya, supaya sakit baki setitik, dua titik itu hendaklah sampai habis. Barulah kita rasa lega dan barulah kita boleh buat solat dan sebagainya. Jangan kita lebih kurang masuk tandas, tuan-tuan. Kita kencing, kita jerus-jerus, dah. Dikuatiri. Dan satu lagi, tuan-tuan. Bila kita masuk bilik air, kita kena ketahui bahawa tandas kita tu kecil. Khususnya tandas-tandas awam. Kalau tandas kat rumah tuan-tuan, besarlah kan. Tandas-tandas yang bilik surau, pejabat dan sebagainya kecil. Kadang-kadang apabila dia kencing, dia pancut. Orang lelaki ni kencingnya suka berdiri. Sebab itu banyak orang sakit buah pinggang. Ya. Satu kajian menunjukkan sebab apa banyak orang dialisis kerana kencing berdiri. Maksudnya pada makan gula banyak. Salah satunya kencing berdiri. Nabi Muhammad pernah juga kencing berdiri, tuan-tuan. Ada, tapi hanya kes tertentu. Bukan yang diamalkan. Ada kes tertentu, Nabi Muhammad ada sekali dua. Yang yang emergency. Tetapi amalannya kencing duduk. Kencing duduk. Apabila kita kencing duduk, kita dia percikan itu kurang. Kalau kita berdiri, dipercikkan itu dia patah balik lagi kuat. Maka dikuatiri terpercik kain kaki, terpercik dekat kaki-kaki kita buku lali itu, lepas tu kain kita yang kita selak ni kita turunkan, maka kain ini tu sudah terkena dengan najis. Jadi tuan-tuan hati-hati ya. Satu lagi, bila kawan-kawan kita yang guna tandas surau, dia kencing, sudah terkena, terpancut ke dinding. Dia tembak sini, dia naik ke sana. Macam main apa tu? Snooker. Kan? Dia tembak sini, dia patah sana. Patah dia tembak sana. Jadi dia tembak bawah, dia terpercik ke dinding. Lepas tu kita buka kain, kain kita tu besar. Kita nak tutup tu, dia menyapu pula dinding tu. Dia, kan? Kita buka kain, kita nak tutup kain kita. Tersentuh, tersapu pula. Jadi kencing-kencing yang dah ada kat dinding tu, eloklah kita sapu sekali. Lepas tu kita pakai. Ini semua kena jaga, tuan-tuan. Sebab itu ulama dalam kitab fiqh dia taruh bab taharah ni nombor 1. Jadi bila tuan-tuan masuk ke bilik tandas, apa yang perlu tuan-tuan buat? Pertama, jerus dulu. Masuk tandas, ambil pipe, jerus dulu. Jerus dulu. Kain kita ni kita angkatlah. Kita jerus dulu. Sebab nanti kalau kita pakai kain, tersentuh, maka sudah dibilas dinding tu. Kemudian dah jerus kaki pula. Kan, sebab tadi masa kita jerus pun terpercik dekat kaki. Dia punya tu memang agak rumit, tuan-tuan. Sebab kebersihan kencing ini sangat rumit. Kena jaga-jaga. Kemudian, bila dah semua clear, maka kita pun yakin, maka kita pun bolehlah menunaikan solat. Ini tuan-tuan ya. Baik, itu yang pertama, hadas kecil. Yang kedua ialah hadas besar. Hadas besar ini disebabkan oleh beberapa perkara. Yang pertama, bersama dengan suami isteri. Yang kedua, dia terkeluar kerana mimpi ataupun terkeluar kerana disengajakan ataupun nifas, haid, wiladah dan sebagainya. Jadi ada 6-7 perkara. Jadi andai kata salah satu perkara itu berlaku, maka hendaklah kita mandi hadas besar. Bagaimana cara mandi hadas besar? Banyak orang mandi hadas besar, tuan-tuan, dia menggunakan cedok. Itu sangat bahaya. Kalau kolam tuan-tuan itu tidak cukup 2 kolah. Karena kalau cukup 2 kolah, air yang masuk ke dalam itu tidak mengapa. Dia menjadi air, masih lagi air mutlak. Tetapi kalau kurang 2 kolah ataupun timba, air yang terpercik, air yang sudah digunakan untuk berhadas, kemudian terpercik ke dalam bekas itu sudah menjadi air mustakmal. Air yang suci tetapi sudah digunakan balik.
Ya. Jadi itu sangat bahaya. Jadi yang paling selamat ya tuan-tuan ialah apabila kita mandi hadas kita guna air pipe. Betul? Yang paling selamat ialah kita gunakan getah ataupun shower tuan. Kalau yang tak ada benda pancut di atas tu gunakan getah. Ya, kita gunakan getah supaya air yang menitis itu tidak masuk balik ke dalam bekas dan kita guna balik. Itu sangat bahaya. Ya, begitu juga wuduk. Bila kita wuduk, kita ambil wuduk, tangan kita ni menjadi kolah kecil. Tangan kita menjadi kolah kecil. Bila kita wuduk, basuh kali pertama, basuh kali kedua, basuh kali ketiga, pastikan air wuduk kita itu, air yang sudah kita gunakan itu jangan termasuk balik ke dalam takungan tangan kita itu. Dia menjadi air mustakmal. Air yang suci tapi sudah digunakan. Maka tidak boleh. Jadi kalau nak ambil wuduk, jauh sikit, jauh sikit. Gitu. Jauh sikit. Jangan begini. Bila begini, kita sudah gunakan muka, dia masuk balik kat takungan tangan kita tadi. Menjadi air mustakmal. Bukan air lagi mutlak. Jadi dia tidak air yang suci tetapi tidak menyucikan. Air mutlak, air yang suci boleh menyucikan. Air mustakmal, air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan. Itu kena dia beza dia. Air mutlak dengan air mustakmal. Okey tuan-tuan, jadi kalau nak mandi hadas itu menggunakan batang pipe. Dan yang paling penting ialah bila mandi hadas itu kena duduk, jangan berdiri. Banyak Kenapa kena duduk? Kerana kita punya jubur itu dia kira kulit luar. Jubur kita itu bunga jubur tu dia kira kulit luar yang tersimpan ke dalam. Dia terkatuk dalam. Bila kita duduk dia akan keluar. Jadi barulah kita boleh ratakan dia. Kalau kita mandi berdiri dikecup ke dalam. Maka dia tak sampai air itu di kulit jubur. Daripada jubur tu tadi. Dia tak rata. Maka dikuatiri kita tak rata. Ini kata guru saya. Ini kata guru saya. Jadi, menurut guru saya, hendaklah kita mandi hadas itu duduk kerana supaya jubur kita itu, bunga itu keluar. Dan kita boleh sampaikan air di situ. Sebab dia dikira kulit luar yang termasuk ke dalam. Clear tuan-tuan jadi, kalau rasa macam tak betul, balik nanti mandilah semula. Pastikan tu. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan nak mandi duduk, nak keluarkan jubur tu, hati-hati, takut terberak pula. Tuan, nak keluarkan jubur tu, tiba-tiba terberak pula, dah selonggok pula atas lantai. Kacau. Jadi berak dulu. Sebelum mandi hadas besar, berak dulu. Berak dulu, cebok dulu. Bila kita buang air besar tuan-tuan, kita masukkan satu jari. Sebab antara usus atas tu, usus buang air besar tu, usus besar tu dengan dia punya tempat keluar najis tu ada satu rongga. Ada satu rongga daripada jubur kita itu ke usus besar akhir tu, ada satu rongga, ruang. Jadi kita kena bila kita buang air besar tu jangan kita cuci luar saja. Cek. Sebab dia bunga tu ke dalam. Kadang-kadang nanti dia keluar. Jadi ada saki-baki tu terkena kain. Terkena seluar. Faham tak? Bila kita duduk macam ini, dia turun. Orang kata, kalau orang kata rahim perempuan menurun lah. Orang lelaki tak ada rahim lah. Dia punya itu turun. Dia ke dalam, bila kita duduk tu dia turun. Jadi yang dalam tu, kalau kita tak bersihkan, kita masuk kita cuci, maka bila kita takut nanti dia saki-baki tu terkena kain. Pakaian kita dan bernajis. Maka bila kita paling besar, saya cuci di luar, kena masukkan sejari begitu, kena korek, bersihkan. Bila tuan-tuan dah biasa buat, maka dia rasa memang bersih. Di rongga tu kita boleh rasa memang tak ada najis. Kan? Kalau kita masuk, mesti kita boleh korek dia. Macam hidung, kita korek, ada kat tepi-tepi sini. Tapi bila kita paling besar, kita cuci, kita masukkan jari, kita cuci, kita akan rasa dia akan keluar, kita korek dia punya betul dia punya saki-baki itu sampai bersih. Dan bila tuan dah keluar, dah biasa nanti, tuan akan rasa bila masuk dia bersih. Rasa macam memang tak ada najis. Jadi ini saya kena bagi tahu kerana sangat penting untuk memastikan supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT sebab disebut dalam hadis
kebanyakan siksaan kubur itu disebabkan oleh kencing yang tak bersih. Jadi tuan-tuan, jadi jelas bagaimana cara mandi air besar, iaitu mestilah mandi menggunakan getah dan selepas berdiri duduk. Supaya apa? Supaya jubur kita itu sampai air ke bawah. Di samping itu, ya, lipatan-lipatan hendaklah diratakan. Kalau ada sisik-sisik ikan, liquid paper tu terlebih dahulu hendaklah dicuci. Baik, itu ya. Baik, saya dah terang. Jadi sebab itulah Nabi menyebutkan an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, ya. Jadi an-nazafatu minal iman, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi kalau nak cerita bab apa ni taharah ni, dia begitu luas lagi, ya, tapi saya kira setakat tu dulu, ya, tentang bab taharah ini. Jadi seterusnya, apabila kita sudah rasa bersih, ya, apa ni dalam kita punya pakaian kita, maka satu aspek lagi yang bersih ialah disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, iaitu Allah cinta kepada orang yang membersihkan dirinya, pakaiannya. Itu saya dah terangkan tadi di ujung tadi. Saya patah balik yang awal, wa yuhibbut tawwabin. Allah kasih kepada orang yang bertaubat. Kebersihan yang lain juga ialah kebersihan hati dan jiwa, tuan-tuan. Selain daripada kebersihan pakaian, kencing kita, berak kita, cara kita cuci, ya, maka salah satu yang penting ialah kebersihan hati kita, ya, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, kepada sifat-sifat mahmudah, ya. Jadi apabila kita pakaian bersih, hati pun bersih, maka ala bizikrillah tatma'innul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang, ya. Jadi tuan-tuan, kalau kita pakaian bersih, hati pun bersih, fikiran kita bersih, kita akan rasa tenang, kita rasa damai, kita tidak rasa resah gelisah, ya. Tapi kalau hati kita pun penuh dengan dengki, khianat, kesumat, kita sendiri pun tak rasa tenang. Rasa macam rasa rimas saja. Kan? Rasa macam rimas, ada benda. Sebab apa? Kotoran itu semakin hitam. Hati kita ni, tuan-tuan, seperti kaca. Seperti cermin yang kalau kita tak bersihkan cermin itu, semakin lama habuknya semakin menebal. Kalau kita tak rajin lap cermin tu, semakin lama dia semakin menebal. Akhirnya kalau kita berdiri di depan cermin, kita pun tak nampak wajah kita. Sebab cermin tu tadi sudah diliputi oleh debu-debu. Jadi cermin itu kena selalu dibersihkan dengan air, dengan kain lap dan sebagainya, supaya bila kita berdiri nampak clear, nampak terang. Begitulah hati kita, tuan-tuan. Ibaratnya kalau kita tak bersihkan daripada sifat-sifat mazmumah, sifat dengki, khianat, busuk hati, cemburu dan sebagainya, ya, dengan zikir-zikir, dengan selawat-selawat, ya, dengan ngaji Quran dan sebagainya, maka hati kita akan bertambah kotor. Apabila kita sirami hati kita dengan zikir-zikir, mengaji Quran, berselawat, istighfar dan sebagainya, maka hati kita akan bertambah bersih dan hati kita semakin lembut dan semakin lembut. Tuan-tuan tengok tak orang yang isap rokok? Orang yang isap rokok, dalam kotak rokok tu kenapa hatinya hitam? Hatinya hitam dan keras. Bila dia hatinya hitam dan keras, maka akhirnya hati paru-paru tu dia nak mengepam dan tak boleh. Sebab hati itu, setiap asap rokok itu akan membunuh sel-sel dalam paru-paru. Bila kita isap rokok, dia akan membunuh satu sel. Akhirnya, kita punya paru-paru yang merah itu, yang lembut itu, akhirnya menjadi keras. Selnya mati, maka akhirnya yang merah itu menjadi hitam, kelabu, hitam, dan akhirnya dia nak mengepam dah berat. Kita paksa dia pam, sebab kita nak bernapas. Macam sesak napas. Ya? Jadi bila kita pam, akhirnya kita paksa kita bernapas, akhirnya kita batuk darah. Jadi begitulah, tuan-tuan, ya, hati kita ibarat mengisap rokok, maka perlulah kita hindari supaya hati kita sentiasa bersih. Tuan-tuan sekalian, satu perkara lagi saya teringat, saya terlupa tadi.
Beza, saya patah balik ya. Satu kali saya lupa tadi. Beza air mani, air mazi, air madi. Apa beza air mazi, air mani, air wadi? Air mani kalau keluar kita kena mandi hadas. Air wadi ciri dia sama macam air mani. Tapi kalau keluar tak perlu mandi hadas. Dicuci, dibersihkan, dah boleh sembahyang. Biasanya air wadi itu dia keluar selepas kencing. Bila kita kencing, kadang-kadang dia terkeluar. Dia macam keruh-keruh, pekat-pekat, likat-likat. Macam gam. Dulu saya pun tak tahu. Saya pun pergi. Setiap kali kencing keluar tu, meleleh. Saya pun pergi mandi hadas. Bila saya dah ngaji, saya dah faham. Oh, macam ni. Kan, payahlah kan. Rupa-rupanya air wadi itu, dia sepupu sepapat. Air wadi dengan mani tu. Tetapi air mani wajib mandi. Air mani tu jernih. Air wadi tu dia keruh sikit. Dia keluar selepas kita buang air kecil. Dia pekat-pekat juga, tetapi itu bukan air mani, kita tak perlu mandi. Cukup memaknai cuci sahaja dan boleh sembahyang. Tapi pastikan bersih. Jangan nanti cuci-cuci ada lagi sakit baki, sebab air wadi itu dia apa tu, dia kena dia najis. Dia najis. Dia macam air kencing. Tapi dia tidak perlu mandi hadas. Air wadi itu dia najis. Jadi kadang-kadang bila kita cuci dia ada sakit baki yang macam gam tu belum keluar lagi. Itu payah. Dahlah kencing satu hal, air wadi satu hal. Air mani pula dia suci. Kalau terkena baju melekat, tuan-tuan entah macam mana, entah terkena dekat baju, kena dekat kain, ada bulat macam tu, bawa sembahyang subuh, sah. Sebab air mani itu walaupun tengok ada kat kain, sah sebab dia suci. Air mani itu, tompokkan tu suci. Tak, walaupun kita terlupa nak sucikan. Tapi air mandi tak boleh. Faham ya? Begitu. Jadi saya kira setakat itu dulu tazkirah ringkas saya tentang bab taharah. Bab ini kalau cerita tuan-tuan, kelasnya berminggu-minggu ni, ya. Tapi dalam 30 minit ni saya kompreskan, saya buat laju. Saya harap dapat dipahami, dapat dihayati untuk kebaikan kita semua. Jadi sekian itu dulu. Saya rasa ampun maaf ada salah silap, terkurang terlanjur bahasa dan sebagainya. Maka saya sudah ingin wabil taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.